Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni sis ada buat cucur tak ada nama. Cucur campur-campur. Sis campurkan sayur-sayuran, protein iaitu telur dan tahu, and then sayur-sayuran dan karbo sikit. Okay, jadi hari ni kita buat video simple. Sis nak borak-borak dengan you guys. Okay, jom kita makan. Okay guys, dah siap dah sis punya apa namanya ni? Cucur my style. Kita tak tahu nak bagi nama apa. Cucur rojak, cucur campur, cucur sayur, whatever, okay? Ya, saya tak kat dalam ni je. Tak apalah kita sempoi je, okay? Santai-santai. Okay, hari ni sis ingat sambil makan cukodok ni kita berbual-bual. Okay, sis ada adalah sis tengok apa ni, news kan, yang pasal Indonesian tu kan, apa tu, Indonesian anak kapal, susahnya nak bercakap kan, anak kapal Indonesia yang dibuang ke laut, yang meninggal kena buang ke laut kan. Sis macam tak tahulah, sis ada baca lah, sis okey lah, sis cerita sikit lah apa yang mengikut kefahaman sis lah, yang sis baca dan tengok video tu kan. Apa ni, okay, kita makan jap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah, not bad. Okey lah, mengikut kefahaman yang saya faham dekat video tu lah, dan saya ada juga baca kan, cakap ada beberapa orang anak kapal ni dia berlabuh, kapal tu dia berlabuh, dan ada beberapa orang anak kapal tu berhenti kat Busan kan. Okay, Busan ni bukan Busan Busan Korea. Okay, berhenti kat sana, and then diorang pergi macam nak cari bantuan tau, cari bantuan dekat pemerintah Korea Selatan. Lepas tu diorang pergi dah dekat media, diorang nak dapatkan expose tentang cerita diorang. Okay, diorang pergilah dekat satu stesen MBC ni lah. Diorang tunjuk video tau, video apa tu, video seorang lelaki yang bernama Ari ni, berumur 24 tahun guys. Muda lagi guys, tak tahulah dah kahwin ke belum kahwin guys. Muda kan, muda lagi, 24 tahun. Dia meninggal. Okay, dia meninggal, and then dia macam mana, bukan makam lah, dia orang masukkan dia dekat dalam peti macam, dia macam keranda tapi pakai kayu macam tu, yang simple, empat segi macam tu. Dia balut dengan kain merah, and then diorang macam buat upacara tau kat situ, macam upacara ala kadar. And then dia ambil peti mayat tu, and then puff, dia buang dekat tengah laut guys. Tengah laut, out of nowhere. Tak tahu kat mana laut Pasifik, tapi tak tahu besar kan laut tu, besar berapa dalam tak tahu. Saya macam, what, jenazah kau buang dekat tengah laut, macam kesian gila kot kan. Okay, jadi si Ari ni dia dah bekerja selama lebih kurang setahun lebih lah dengan kapal tu. Okay, jadi anak kapal tu. Okay, and then dia sakit. Mula-mulanya dia krem dekat kaki je. Okay, dia krem kat kaki je guys. Dia krem kat kaki, and then melarat sampai anggota badan lain pun sakit juga. Lepas tu sesak nafas. Tak lama sesak nafas tu lah buat dia meninggal. Dalam jangka waktu sebulan keadaan tu, macam dia sakit, and then dia melarat sikit badan apa semua, dalam jangka waktu sebulan guys. Bayangkan betapa lamanya kita kalau macam demam 2-3 hari pun dah kan, ni sebulan, kesian gila lah. Boleh tak kalau kita bercerita sambil makan kan? Ya.
Jadi diorang tunjukkan video tu dekat pihak media. Dan pihak media cakap macam kita tak boleh terus ambil benda ni, kita kena selidik dulu, kita kena buat international investigate untuk memastikan benda alam ni, macam kejadian ni betul-betul berlaku lah kan. Tak boleh lah terus buat macam terima bulat-bulat. Lepas tu guys, sebenarnya bukan Ari seorang je. Lepas macam diorang dah macam dia kata nak investigate apa semua kan, okay lah fine, okay investigate. And then dia cakap lagi yang anak kapal tu, dia beritahu lagi, actually bukannya si Ari tu seorang aja yang meninggal kena buang dekat tengah laut tu. Ada lagi 2 orang lagi sebelum ni. Kira orang Indonesia jugalah kan. Umur 24 tahun dengan 19 tahun guys. Muda gila guys. Ya Allah, kesian gila. Macam muda. Diorang pun kena buang juga dekat dalam laut tu. Yes. Lepas tu, masa diorang nak kerja, masa diorang nak join kapal nak bekerja, diorang ada sign surat perjanjian tau. Jadi kat dalam surat tu dia tulis, kalau apa-apa yang terjadi yang menimpa diorang dan membuatkan kematian, si pihak kapal ni akan berhenti di mana pelabuhan yang terdekat, and then akan bakar diorang punya mayat dan bawa balik abu tu ke negara asal diorang dan bagi kepada waris dia balik. Dan juga waris kau akan menerima duit insurans sebanyak $10,000. Okay, dia dah sign tau guys. I mean $10,000 tu ialah duit insurans nyawa macam tu lah semasa bekerja kan. Diorang bagi insurans insurans nyawa bernilai $10,000. Okay, jadi kat situ dia orang dah ni lah, dah nampak macam menipu lah kan. Sebab ada kematian dah 3 orang, kau pergi buang kat tengah laut. Lepas tu tak ada bukti dengan waris apa semua, confirm lah kau tak bagi duit insurans kan. Lepas tu yang paling sadis, yang paling macam teruknya macam teruk gila, apa tau, diorang nak pergi berlayar, diorang siapkan air mineral, banyak-banyak air mineral, tapi sampai atas kapal, sampai tengah laut, air mineral tu hanya boleh diminum oleh kru-kru China. Kru-kru yang anak-anak kapal Indonesia ni, dia suruhnya minum air laut guys. Air laut tak boleh minum ya. Okay, air laut tak boleh minum guys, sebab masin, laut terlalu banyak garam. And then badan kita tak boleh proses terlalu banyak garam. Kepekatan garam tu akan merosakkan kita punya ginjal, buah pinggang. Akan mengikut berapa banyak ikut berapa banyak. Makin banyak kita minum, makin susah lah nak proses kan, macam tu lah. Okay, jadi guys bayangkan kalau dah hari-hari diorang suruh minum air laut, macam mana orang nak sihat, betul tak? Itu antara salah satu punca juga mungkin diorang banyak minum air laut. Efek dia lama-lama diorang sakit, and then sistem badan tak berfungsi, and then boleh menyebabkan kematian. Memang betul pun, kalau banyak sangat minum air laut memang boleh menyebabkan kematian. Lagipun kalau kita minum air laut, bukan kita makin hilang haus, kita makin haus. Tahu tak? Okay, jadi memang macam crazy kan. Benda ni macam macam I'm speechless ya. Tak tahu. Lepas tu dah lah disuruh minum air laut. Lepas tu kerja pula 18 jam sehari, kerja 18 jam. Kau kena berdiri 18 jam kerja berdiri guys.
Okay, 18 jam kerja. Lepas tu 6 jam tu dia bagi masa untuk rehat, makan, tidur ke apa. Kemudian after 6 jam, another 18 jam kau kerja lagi. Macam tu. Tapi kerja dalam keadaan berdiri. Faham tak? Ada juga yang anak kapal tu dia bagi tahu, saya pernah juga kena kerja sampai 30 jam. Lepas 30 jam kerja, 6 jam je dapat rehat. Tu saya gunakan untuk duduk, tidur apa semula, rehat. Can you imagine macam si baca, si tengok tak boleh nak bercakap sebab apa? Saya fikir mungkin yang kerja tu orang betul-betul susah tau guys. Mungkin yang betul-betul susah kan. Jadi sanggup jauh dengan family, nak kerja macam tu, naik atas kapal, pergi belayar. Lepas tu macam lama tak balik, tinggalkan family. Tiba-tiba kau di treat macam ni. Macam tak boleh bayangkan lah kan. Macam sedih gila. Okay, lepas tu dah kerja 18 jam. 18 jam sehari kerja. Okay. 18 jam sehari kerja. And then selama 13 bulan dorang kerja atas kapal tu. Okay. Gaji diorang guys, ini yang paling, oh my god, gaji diorang selama 13 bulan tu berapa? Lebih kurang dalam 490 lebih 96, something like that. Bahagi 13 bulan. 13 bulan bahagi 409, let's say 490 lah 490 bahagi 13 bulan guys. Sebulan tak sampai RM50 guys. Jangan kata RM50 lah, RM40 tak sampai. Around 30 lebih lah, 37, 38 kot. Sebulan. Sebulan kalau kita kat Malaysia ni, kita duk sibuk cari minimum gaji 50 lah sehari. Saya tak boleh lah. Saya kalau boleh nak 50 sehari kalau kerja. Kalau 10-20 ni saya tak boleh cik. Saya nak cari yang kerja sehari 50. Kalau orang-orang kat Malaysia lah kan. Contohnya. Tapi kita still bersyukur lah kan. Kita kat Malaysia ni at least 50 sehari kita boleh dapat kan. Macam kerja kedai makan saya tak pasti lah kan. Tapi macam ada kawan husband tu, diorang buat yang lori, yang cucuk tu. Kat situ je dia punya pekerja dalam 60, 70, dia 90. Kerja 12 jam. Ini lagi kerja belayar. Kerja belayar atas kapal, sebulan RM37, something like that. Tak rasa macam kau kejam gila siul. Kejam gila tau. Kapal tu pula guys, bukan kapal cikai, kapal tangkap ikan tuna tau. Kat tengah-tengah laut dia tangkap ikan tuna tau kapal tu. Lepas dia dah tangkap ikan tuna, dia ada tangkap ikan hiu. Ikan hiu tu dia buat secara illegal. Okay. Disebabkan ikan hiu tu lah, okay, diorang ni tak nak pergi berlabuh, faham tak? Okay. Sebab diorang sehari dalam 20 ekor macam tu lah diorang buru ikan hiu juga tau. Okay. Benda tu salah, macam illegal lah kan. Diorang ambil sirip ikan hiu tu, diorang simpan kat tempat asing lah kan. Memang banyak gila. Kalau sehari 20 ekor ikan hiu dia buru kan, banyak. That's why bila ada kematian, diorang tak pergi berlabuh, diorang terus buang dekat tengah laut. Sebab diorang memang tak nak pergi macam tak nak pergi pelabuhan. Pokoknya takut kantoi lah guys kan. Takut kegiatan diorang ni kantoi. That's why diorang tak nak pergi berlabuh. Diorang memang tak berlabuh. Kalau ada pun memang sekejap je, tak lama.
Lepas tu diorang cabut. Lepas tu okay lah. Dan satu hari ni yang macam group yang diorang pergi berlabur kat Busan tu, diorang macam tunjuk, diorang macam tak puas hati lah. Group yang diorang berlabur kat Busan tu, diorang macam tak puas hati lah. Diorang tak puas hati sebab macam banyak benda yang diorang tak puas hati kan. Jadi si kapten kapal tu macam lah, okay, siapa tak puas hati sekarang? Tak puas hati dengan apa yang terjadi ke, apa benda-benda segala kan. Ada beberapa orang macam okay, kami tak puas hati. Okay, macam ni, korang semua yang tak puas hati ni fine, aku akan pindahkan korang dekat kapal lain. Macam tu. Okay lah, pindah kat kapal lain. Okay, dia pun bersetuju. Itulah yang diorang pergi berlabuh dekat Busan. Diorang pergi berlabuh kat Busan, and then tapi bagus jugalah kan. Bagus juga memang mungkin Tuhan tu nak tolong kan. Berlabuh kat Busan, and then diorang pun macam fikir macam macam ni tak jadi kan. Baik kita pergi minta tolong dengan dengan media ke. Kita minta tolong dengan media dekat Korea Selatan ni ke, dekat pemerintah Korea Selatan kan. Sampai bila kita nak kena pendam benda ni kan. Lepas tu okay, diorang pun okay lah, dah sampai ke Busan tu lah. Sampai ke Busan, and then diorang kena tunggu lagi 10 hari tau untuk kapal lain ambil lah kan agaknya. Lepas tu sebab dia tak terangkan tau, diorang kena tunggu untuk mungkin kapal yang akan datang ambil diorang tu masih dalam perjalanan ke, dia tak cakap pasal benda tu. Jadi diorang kata dia berhenti dekat situ selama 10 hari. Jadi dia sampai dekat pelabuhan Busan tu 14 April yang lepas ni lah. Okay, 14 April tu. Okay, makan jap. Ya. Okay, dia sampai 14 April kan. Okay, dah tunggu ni. Lepas tu kebetulan pula ada kawan dia seorang tu macam aku sakit dada lah, macam dada aku sakit. Jadi diorang pun kebetulan dah mendarat. Diorang pun bawa lah si kawan ni pergi ke hospital yang berdekatan. Okay, bawa pergi hospital berdekatan. Kebetulan pula umur kawannya tak panjang. Dia meninggal lah dekat hospital tu pada 27 April yang lepas ni. Okay. Okay. Jadi bila dah meninggal tu, bahagian hak asasi manusia ni pun macam terpanggil lah untuk buat investigation kan. Diorang nak buat investigate tentang 4 orang yang pekerja si mati ni lah, yang mati ni kan. Diorang pun nak pergi buat investigate, and then berbincangnya diorang pergi hantar report dekat KCG, Korean Coach Guard, Korean Coach Guard tak silap. Diorang hantar report kat sana, and then diorang pun terima, and then diorang proceed untuk buat full investigation. Lepas dah okey dah, KCG pun dah okey nak pergi buat full investigation kan. Sekali guys, 2 hari lepas daripada tu, diorang pun dah siap-siap ni nak pergi buat investigate ni. Sekali kapal tu dah berlayar. I think diorang tahulah kot kan, tak tahulah agaknya. Mungkin diorang tahu kan, diorang dapat info ke kan yang diorang nak kena investigate. Diorang cabut terus. Okay, tapi yang lakinya ada lagi yang anak kapal yang Indonesia tu tak ikut. Sebab apa? Sebab diorang cakap macam ni tak boleh jadi. Kita nak kena report juga, dan kita kena sebarkan juga berita ni biar satu dunia tahu apa yang kita alami. Macam tu. Betul lah kan? Kalau diorang tak bertindak, takkan jadi apa? Betul tak? Okay. Lepas tu tak tahu ada orang dapat kontak dengan kapten ke apa. Sebab yang saya baca kat situ, kapten ni kata apa? Sebelum kami pergi buangkan jenazah tu dekat dalam laut, kami dah bersetuju, antara kru-kru semua dah bersetuju untuk buangkan jenazah tu dekat laut. Sebab jenazah tu ada penyakit berjangkit. I don't know penyakit berjangkit apa, mungkin corona ke apa, tak tahu. Dia tak cakap lah kan.
Dia kata si mati tu ada penyakit berjangkit. Jadi untuk selamatkan kru-kru yang lain, dia terpaksa buang ke dalam laut. Guys, buang ke dalam laut. Habis tu kat dalam laut tu tak ada hidupan ke? Kok-koknya berjangkit pula kat dalam hidupan yang laut tu. Sama juga kan. Macam tak tahulah. Tak tahulah betul ke tak benda ni. Lepas tu Kementerian Luar Negeri China pun dia sokong lah kenyataan tu. Dia cakap memang diorang ni, kru-kru ni buat benda yang betul lah untuk buangkan jenazah tu, sebab untuk menyelamatkan kru-kru yang ada. Kira tindakan diorang tu betul lah, mengikut undang-undang China punya ni apa, undang-undang dia lah kan. And then kes ni pun masih lagi dalam siasatan, I think, sebab tak tahu ending dia macam mana. So apa-apa pun kita doakan je lah untuk mereka kan. Kalau betul mereka dizalimi, kita doakan banyak-banyak biar diorang kenalah dapat balasan yang sepatutnya kan. Itulah sedikit sebanyak yang sis faham lah. Salah, kalau ada salah, and then apa yang saya sampaikan ni, saya minta maaf. And then boleh komen dekat bawah, okay, dan boleh betulkan apa yang sis tersalah cakap. Okay, ini hanya apa yang saya faham lah kan. Okay, lepas tu apa-apa yang baik tu kita jadikan tauladan, apa yang tak baik tu kita jadikan sepadan. Janganlah kita ikut benda-benda yang tak elok tu kan. Dan sebab sekarang pun dunia pun dah semakin nak penghujung, jadi macam-macam kejahatan, keganasan yang kita akan jumpa kan, macam benda-benda macam ni kan. Kadang si baca macam sampai hati tak si fikir dekat parents diorang lah. Sebab diorang muda lagi. Kalau dah kahwin, tak kesian ke dekat wife, anak tu? Kalau belum kahwin, kesian lah dekat mak dia, parents mak bapak dia kan. At least kau janganlah buang mayat dia. Macam kau balik, macam anak kau pergi kerja ni kau tahu, and then balik kau tak ada bukti yang dia meninggal, faham tak? At least ada abu dia ke, okay lah kau boleh letak and then makamkan ke apa, macam ikut dia punya adat cara agama masing-masing kan. Tapi kalau macam ni tak ada apa-apa, kau just cakap anak kau dah meninggal, sekian-sekian. Tapi tak ada bukti ke apa ke. Macam what you feel? Apa perasaan mak kau yang melahirkan kau? Sedih gila. Sis fikir kan, macam tak baik sih kan. Tak. Wah. Betul lah ya. Kehidupan macam-macam. Tapi sebenarnya benda keganasan, kekejaman ni dia tak kira bangsa guys. Bukan bangsa C ke, bukan bangsa M juga, bukan bangsa I ke, orang putih, orang kuning, orang coklat. Tak, dia individu. Dia tak kira bangsa. Kalau dah individu, attitude kau memang jenis kau attitude jahat, memang jenis kau hati busuk, tak kira kau bangsa apa pun, itulah kan. Bukan sis nak mengutuk bangsa tak, bukan dari sis ya. Tapi saya cuma nak beritahu yang kalau kejahatan ni, bila orang nak buat, bila orang nak lakukan kejahatan, dia dah tak kira agama, bangsa dan apa-apa semua. Bila sifat tu kat dalam diri ada, maka jadilah kejahatan. Faham tak? You get what I mean kan? Itulah. Ya, kita makan lagi. Sorry lah, sis makan sambil bercakap macam tak manis kan. Kita nak santai-santai je. Santai ambil cerita. Macam kita dah berkawan lama, so kat sini kita boleh lebih mesra, betul tak? Yalah.
Itu saja guys untuk hari ni. Okay. Harap you all terhibur dengan video sis untuk hari ni. Kita jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.